Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Hayya bil Arabiyah. Selamat datang ke rancangan Jom Berbahasa Arab. Ma'i bersama saya Ustaz Muhammad Arif. نلتقي مرة أخرى في المادة اللغة العربية للصف الخامس. Kita bertemu lagi di pelajaran Bahasa Arab tahun 5. InsyaAllah, سنواصل درسنا هذا اليوم بالتركيز إلى مهارة الاستماع والكلام والقراءة. InsyaAllah, kita akan sambung kembali pelajaran kita pada hari ini dengan memfokuskan kepada kemahiran mendengar, bertutur dan membaca. Hal antum musta'idun? Are you ready? Tayyib. Hayya nadrus. Anak-anak boleh merujuk buku teks tahun 5, muka surat 13. Ya, safhah 13, muka surat 13. Astami'u wa atakallamu thumma aqra. Saya dengar dan saya bertutur, kemudian saya membaca. Kita lihat dulu contoh ayat yang diberi. Madza taf'alu ya Ahmad? Madza taf'alu ya Ahmad? Ana unazzifu al-finjana. Ana unazzifu al-finjana. Madza taf'alina ya Mina? Madza taf'alina ya Mina? Ana urattibu al-kuba. Ana urattibu al-kuba. Baiklah anak-anak, kita cuba baca perbualan yang anak-anak dengar tadi. Ayuhat talamis al-a'izza, anak-anak yang dimuliakan, untuk memudahkan kamu memahami petikan yang kita baca sebentar tadi, di sini cuba kita lihat ada 6 perkataan ataupun al-kalimat al-murakkazah. 6 perkataan yang cuba kita fokuskan untuk memberi kefahaman yang lebih baik. Baik, perkataan yang pertama, maza. Maza. Perkataan yang kedua, taf'alu. Taf'alu. Perkataan yang ketiga, taf'alina. Taf'alina. Perkataan yang keempat, ana. Ana. Perkataan yang kelima, unazzifu. Unazzifu. Dan perkataan yang keenam, urattibu. Urattibu. Jadi, keenam-enam perkataan ini akan kita gunakan di dalam membina ayat. Sama ada ayat tanya ataupun jawapan bagi ayat tanya tersebut. Jadi, sebelum kita membina ayat, kita perlu tahu dulu apa maksud perkataan-perkataan yang kita fokuskan sebentar tadi. Perkataan yang pertama, maza. Maza. Maza ini adalah kata tanya. Jadi, apa maksud maza? Maza bermakna apakah. Dalam bahasa Inggeris disebut what. Jadi bila ada ayat tanya, mesti ada simbol tanda
tanda tanya. Ya, jadi ayat tanya atau perkataan maza ini biasanya kita akan letak di depan ayat tanya. Perkataan yang kedua, taf'alu. Taf'alu. Taf'alu ini adalah kata kerja ataupun dalam bahasa Inggeris disebut action verb. Apa maksud taf'alu? Taf'alu bermaksud awak buat. Jadi, perkataan taf'alu ini digunakan untuk lelaki ataupun ditujukan untuk lelaki. Apa dia perkataan tadi? Taf'alu. Perkataan seterusnya, taf'alina. Taf'alina. Apa maksud taf'alina? Awak buat. Awak buat. Tapi perkataan ini digunakan untuk perempuan. Juga dalam kategori kata kerja ataupun perbuatan. Seterusnya, perkataan ana. Ana. Perkataan ana ini, anak-anak semua dah tahu. Ya, maksud dia apa. Ya, jadi ana ni maksud dia saya. Sama ada lelaki ataupun perempuan, dua-dua guna perkataan yang sama, ana. Ana ini adalah domir ataupun kata ganti nama diri. Seterusnya, perkataan unazzifu. Unazzifu. Unazzifu juga adalah jenis kata kerja ataupun verb. Apa maksud unazzifu? Unazzifu bermaksud saya mencuci ataupun saya membersihkan. Dua-dua betul. Saya mencuci ataupun saya membersihkan. Jadi, unazzifu ini boleh digunakan untuk lelaki ataupun perempuan. Unazzifu. Saya mencuci. Dan kata kerja yang terakhir iaitulah urattibu. Urattibu. Apa makna urattibu? Urattibu bermakna saya menyusun. Saya menyusun. Jadi perkataan urattibu ini juga boleh digunakan oleh kedua-dua jantina sama ada lelaki ataupun perempuan. Baik, hayya nanzur ila hadhil jumlah. Baiklah murid-murid, mari kita tengok contoh ayat tanya ini. Maza taf'alu ya Ahmad? Maza taf'alu ya Ahmad? Apa maksud ayat ini? Apa yang awak sedang buat, wahai Ahmad? Jadi ayat ini ditujukan kepada lelaki. Kalau dalam bahasa Inggeris kita terjemahkan, what are you doing, Ahmad? Jadi dalam bahasa Arab, Maza taf'alu ya Ahmad? Mudah kan? Jadi bagaimana Ahmad menjawab soalan yang ditanya oleh kawannya tadi? Maka Ahmad akan menjawab, Ana unazzifu al-finjana. Ana unazzifu al-finjana. Yang bermaksud, saya sedang mencuci cawan ataupun saya sedang membersihkan cawan. Ya. Ayat bagi jawapan ini boleh digunakan sama ada untuk lelaki ataupun untuk perempuan. Kita lihat pula contoh ayat tanya yang ditujukan kepada perempuan. Jadi kata kerja dia iaitulah taf'alina.
Maka ayat tanya yang akan ditanya, Madza taf'alina ya Mina? Madza taf'alina ya Mina? Apa maksud ayat tanya ini? Apa yang awak sedang buat, wahai Mina? Kalau orang Melayu ni, nama Minah. Ini orang Arab, Mina. Jadi ini contoh ayat tanya yang ditujukan kepada perempuan. Jadi kita lihat nanti jawapan yang akan dijawab oleh Mina. Ini jawapan Mina. Ana urattibu al-kuba. Ana urattibu al-kuba. Bermakna saya sedang menyusun gelas. Saya sedang menyusun gelas. Jadi ini adalah contoh jawapan yang boleh digunakan sama ada untuk lelaki ataupun untuk perempuan. Sebab apa? Kerana kita menggunakan kata ganti nama ataupun domir ana. Jadi Ustaz dah sebut sebelum ini, ana boleh digunakan untuk lelaki ataupun untuk perempuan. Kalau kita nak tukar jawapan, Mina nak jawab tadi, ya, kita nak guna perkataan uratibu, kita tukar kepada unazzifu. Cuba anak nak tengok ya. Ana unazzifu al-kuba. Ana unazzifu al-kuba. Betul ke salah ayat yang anak nak dengar ini? Jawapannya betul, ya. Tak ada masalah. Kita boleh gunakan untuk lelaki ataupun untuk perempuan sekiranya domir ana. Ana urattibu, ana unazzifu. نكتفي بهذا القدر. أرجو لكم أن تفهموا ماذا درسنا في هذا اليوم. Cukup sekadar ini dulu untuk kali ini. Ustaz harapkan kamu dapat memahami dengan jelas apa yang kita pelajari pada hari ini. Untuk kita membina ayat tanya dan untuk kita menjawab soalan yang ditanya menggunakan perkataan-perkataan yang kita belajar tadi sebenarnya amat mudah. Syukran ala husni intibahikum. Thanks for your attention. Wa ila liqa. مع السلامة.